Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa sekali lagi untuk bahagian kedua. Masih lagi tajuk yang sama, iaitu kepimpinan Rasulullah SAW di Kota Madinah. Untuk bahagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek politik dan juga ketenteraan. Dan akhir sekali kita akan belajar tentang iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek politik dan juga ketenteraan. Mari kita ke paparan yang pertama. Rasulullah SAW merupakan seorang yang bijak dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara Madinah. Dan antara strategi politik yang diguna oleh baginda SAW ialah seperti berikut. Mari kita lihat bagaimana baginda menjaga hubungan dalaman, iaitu di kalangan penduduk Madinah pada ketika itu. Yang pertama, baginda Muhammad SAW telah menggubal Piagam Madinah. Apa tu Piagam Madinah? Ia ialah perlembagaan negara Madinah secara bertulis. Piagam ini dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Kedua, Rasulullah SAW mengamalkan konsep syura dalam pemerintahannya. Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan menetapkan keputusan secara bersama-sama. Itu maksud konsep syura. Mari kita lihat pula bagaimana baginda Muhammad SAW menjaga hubungan luaran. Yang pertama, Rasulullah SAW mengadakan perundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab di sekitar Madinah. Kedua, Rasulullah SAW mengikat perjanjian persahabatan dengan mereka atau sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali, supaya mereka tidak akan menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak. Ketiga, Rasulullah SAW sangat patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut. Dan akhir sekali, Rasulullah SAW mengutus surat kepada kerajaan luar sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah SWT. Okey. Di sini saya nak selitkan juga antara isi Piagam Madinah yang terkandung. Yang pertama, sebarang perselisihan dirujuk kepada Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Kedua, setiap pihak yang mengikat perjanjian perlu taat kepada pemerintahan Rasulullah SAW. Dan akhir sekali, semua pihak wajib menjaga kesucian kota Madinah daripada sebarang kezaliman. Mari kita ke paparan seterusnya untuk mempelajari tentang kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek ketenteraan. Kewibawaan Rasulullah SAW dalam aspek ketenteraan dapat menjaga maruah agama dan keselamatan umat Islam. Antara tindakan Rasulullah SAW termasuklah mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Kedua, menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Ketiga, memperkuat umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Keempat, mengetuai hampir ke semua peperangan dengan kemahiran yang tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Akhir sekali, mengamalkan peperangan yang beretika seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Berikut ialah strategi peperangan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, memperbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Kedua, bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi langsung peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah atau melarikan diri. Ketiga, melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah.
Akhir sekali, baginda tidak mudah panik walaupun berada dalam situasi genting, malah terus bangkit menyusun strategi yang baru. Mari kita ke paparan yang terakhir untuk mempelajari tentang iktibar atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek politik dan juga ketenteraan. Iktibar dari aspek politik, yang pertama, berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kedua, menyumbangkan idea untuk pembangunan kelab atau persatuan yang disertai. Ketiga, tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan juga negara. Iktibar dari aspek ketenteraan pula. Yang pertama, menanam sifat cinta akan negara dan patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan juga negara. Kedua, menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan co-curriculum. Akhir sekali, menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa, ma'as salamah.